Praktis sumatif nyatakan maksud bagi istilah yang berikut. A. Jasad yang unggul objek boleh menyerap semua sinaran elektromagnet yang dipancarkan kepadanya. B. Kuantum tenaga ialah tenaga diskrit. Itu sajalah. Okey, 2. Tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam natrium ialah 2.28 elektron volt. A. Adakah natrium menunjukkan kesan fotoelektrik untuk cahaya merah yang mempunyai panjang gelombang 680 nanometer. So kita tengoklah Kmax sama dengan C bahagi lambda tolak W. So tenaga minimum 2.28 tu W lah. So kita kira atau H C lambda lebih atau sama tak dengan W. So H 6.63 10⁻34 3 darab kosong 1008 lambda 680 10 kuasa negatif 9 2.925 darab 10⁻19 joule. So kita cek 2.28 elektron volt darab dengan 1.6 darab 10 negatif 9 dapat 3.648 darab 10 negatif 19 joule. So adakah 2.95 ni lebih daripada 3.648? Tidak, maka tidak berlakulah fotoelektrik. B. Berapakah panjang gelombang ambang bagi natrium? So W sama dengan HF0 ataupun HC lambda 0. Lambda 0 sama dengan HC bahagi W. (5.45 darab 10 negatif 7 meter). 3. Panjang gelombang spektrum garis kuning bagi natrium 590. Berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh satu elektron yang mempunyai panjang gelombang di Broglie yang sama dengan garis kuning bagi spektrum natrium? Okay, so dia menggunakan keyword di Broglie kat sini. So bermaksud lambda sama dengan H bahagi dengan momentum. Okey, so kita boleh kira H bahagi dengan mv lah sebab kita guna elektron. Kalau guna momentum ni saja untuk cahaya. So kita nak kira V sebenarnya. V sama dengan H m over lambda. So masukkan 6.63 10 negatif 34. Kisim elektron ialah 9.11 10 negatif 31. Lambda ialah yang kita ambil ni lah 590 10 negatif 9. 33.5 meter per saat. Lepas tu kita kira tenaga kinetik. (9.11 10 negatif 31 1233.5 kuasa 2 6.93 darab 10 negatif 25 joule. Okey, nombor 4. Satu alur cahaya laser dengan panjang gelombang 555 nanometer dan mempunyai kuasa 5 miliwatt ditujukan pada satu objek tanpa pantulan. Hitungkan A. Momentum satu foton. Okey, so nak hitung momentum bukan P sama dengan mv, kita guna di Broglie. Lambda sama dengan H bahagi P. P sama dengan H bahagi lambda. (1.195 darab 10 negatif 27 kilogram meter per saat). Bilangan foton per saat dikenakan oleh alur cahaya laser. P sama dengan NHC over lambda. N sama dengan P lambda bahagi H. (1.3952 darab 10 kuasa 16 per saat). Okey, nombor 5. Panjang gelombang de Broglie bagi satu elektron 1 nanometer. A. Nyatakan hipotesis Louis de Broglie tentang sifat gelombang bagi elektron. C.
sifat gelombang bagi elektron mempunyai panjang gelombang. So, hipotesis Louis de Broglie menyatakan bahawa zarah seperti elektron boleh juga menunjukkan sifat gelombang dengan panjang gelombang H bahagi dengan momentum. B, hitungkan momentum elektron itu. P sama dengan H over lambda. Masukkan nilai. Point 63/10 negatif 25 kilogram meter per saat. Hitungkan hala laju. So, kita bahagikan momentum dengan jisim elektron. So, dapatkan hala laju. So, 27,771.68 meter per saat. 1, 2, 3, 4, 5 7.28 10,5 meter per saat. Hitungkan tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2 1/2 9.1/10 negatif 31 3.28 darab 10 kuasa 5 kuasa 2 2.41 darab 10 negatif 19 Joule. 6A, mengapakah satu rongga besar mempunyai satu lubang kecil boleh bertindak sebagai jasad hitam? Yang ni macam lubang telinga kita tu lah, rongga telinga, di mana pantulan cahaya berlaku berulang-ulang dan setiap kali pantulan berlaku cahaya diserap, maka sehinggalah semua cahaya itu diserap, so dia bertindak sebagai jasad hitam seolah-olah lah. B, suhu suatu jasad hitam ialah 4500 Kelvin dan jasad hitam itu kelihatan kuning jingga. Perihalkan perubahan warna jasad hitam semasa jasad itu dipanaskan sehingga suhu 9000 Kelvin. So, bila dia mencapai 9000 Kelvin, dia lagi panas lah daripada kuning jingga. So, warna yang lagi panas adalah warna yang lebih gelap, iaitu warna biru. Okey, 7. Gambar foto menunjukkan sebuah satelit komunikasi di angkasa lepas. Satu percubaan komunikasi kuantum dilakukan dengan jenitan laser berkuasa 60 mW dan mempunyai panjang gelombang 800 nanometer. A, berapakah momentum satu foton? So, nak kira momentum guna de Broglie. H bahagi P. P sama dengan H bahagi lambda. Dapat 8.29 darab 10 negatif 28 kilogram ms negatif 1. B, berapakah tenaga yang dibawa oleh satu foton? E sama dengan Hc bahagi lambda. Dapat 2.49 darab 10 negatif 16 Joule. C, berapakah bilangan foton sesaat? So, P sama dengan N Hc bahagi lambda. N sama dengan P lambda bahagi Hc. Dapat 2.41 darab 10 kuasa 17 per saat. D, berapakah jumlah momentum yang dipindahkan oleh dejutan laser itu sesaat? Didarabkan 2.41 foton dengan momentum satu foton tadi. Okey. So 2.41 darab dengan 8.29 ni. Dapat 2.0 darab 10 negatif 10 kilogram meter per saat. Okay, 8. Lengkapkan jadual dengan maklumat tentang panjang gelombang dan tenaga foton bagi beberapa komponen dalam spektrum elektromagnet. 100 nanometer. So, guna formula Hc bahagi lambda lah. Dapat tenaga 3.978 darab 10 negatif 19 Joule. Kawasan dalam spektrum elektromagnet. Okey, so kita kena tengok frekuensinya. C bahagi lambda. Darab
10 kuasa 14 Hz. So, yang ni kita kena lihat spektrum elektromagnet dalam buku teks ada. So, tengok dalam buku teks muka surat 224 untuk 6 darab 10 kuasa 14 Hz. Dia terdiri daripada cahaya tampak. Ada cahaya tampak. Okey, untuk tenaga foton 50 elektron volt, darab dengan 1.6 darab 10 negatif 19 untuk dapat dalam joule. Lepas tu bahagi dengan ini adalah formula E sama dengan HC. Kita nak cari panjang gelombang. HC bahagi dengan E lah. So pemalapan darab dengan cahaya, kelajuan cahaya bahagi dengan tenaga. Kita akan dapat panjang gelombang 25 nanometer dan dia dalam spektrum elektromagnet UV. Okey, untuk tenaga foton 5.0 darab 10 negatif 21 joule guna kaedah yang sama. Kita akan dapat 40 mikrometer. Dia dalam spektrum IR. Okey, nombor 9, raja 1 menunjukkan satu bahan semikonduktor dalam pembinaan sel foton yang boleh diartikan dengan panjang gelombang cahaya yang maksimum 1110 nanometer. Berapakah frekuensi ambang dan fungsi kerja bahan semikonduktor tersebut? Frekuensi ambang adalah C bahagi panjang gelombang ambang. 1110 darab 10 negatif 9, kita akan dapat 2.70 darab 10 kuasa 14 Hz. B. Mengapakah bahan semikonduktor tersebut kelihatan legap dalam keadaan suhu bilik? Di sini bermaksud semikonduktor tu kelihatan legap pada dalam keadaan suhu bilik kerana pada suhu bilik tenaga haba daripada persekitaran tidak cukup untuk mengaktifkan elektron yang terdapat dalam katod itu. So, tiada berlaku pancaran termion lah. Tidak berlaku pancaran termion. Hanya pada keadaan itu kita boleh pancarkan cahaya, maka kesan fotoelektrik pun berlaku. Tapi dekat sini dalam keadaan gelap, maksudnya dia bertindak sebagai jasad hitam. Dia hanya menyerap cahaya saja, tidak memancarkan cahaya. 10. Mutu menjalankan satu eksperimen tentang sebutir pasir yang jatuh melalui satu lubang kecil. Diberi nilai jisim sebutir pasir, diameter pasir, hala laju pasir dan saiz lubang 1 mm. Anggarkan panjang gelombang de Broglie. Okey, so panjang gelombang de Broglie H bahagi P ataupun H bahagi dengan MV. Kita boleh kira. .32 darab 10 negatif 24 meter. B. Adakah pasir yang jatuh akan menghasilkan corak pembelauan apabila melalui lubang kecil itu? Jelaskan jawapan anda. So, saiz lubang 1 mm, 1 darab 10 negatif 3. Maksudnya lubang lebih besar daripada panjang gelombang, maka tidak berlaku pembelauan. So, dia nak berlaku pembelauan tu dia kena lebih kecil daripada 10 negatif 24 ni. So, kena cari 10 negatif 25 pun dah boleh dah. 11. Apabila sebuah fotodiod disinari dengan cahaya merah dan cahaya biru, tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar oleh cahaya biru ialah 2 kali ganda daripada cahaya merah. Berapakah fungsi kerja bahan dalam fotodiod? Ini kita kena buat persamaan serentak lah. Okay, so K max sama dengan HC lambda tolak W. So yang bawah pula 2 kali ganda kan, K max ni lambda 1, HC lambda 2 tolak W. So ni kita buat 1, ni buat 2. Selesaikan, masukkan nilai yang ni, nilai yang ni dengan nilai yang ni. Yang ni dengan yang ni. Kita selesaikan persamaan serentak ni, W kita akan dapat 7.10 darab 10 negatif 20 joule. Okey, B. Berapakah panjang gelombang ambang? So, W0 sama dengan HC bahagi W. Masukkan nilai, kita akan dapat
2.80 darab 10 negatif 6 meter. Guna W yang kita cari tadi lah. C. Berapakah panjang gelombang Broglie foton elektron yang terkeluar oleh cahaya UV dari fotodiod itu. So H bahagi dengan MV. Kita dah ada M, V kita kena cari. Nak cari V kita guna K max tadi. H C lambda tolak W. So kira dulu K max. K max kita akan dapat 1.48 darab 10 negatif 18 joule. So nak kira K max ni macam biasalah, masuk H, masuk C. Lambda kita masukkan 131 ni nanometer. Lepas tu fungsi kerja yang kita cari tadi lah 7.1 ni, dan kita akan dapat 1.48. Lepas tu kita boleh kira 1/2 MV kuasa 2 ni sama dengan 1.48. So kita boleh kira V 2 darab 1.48 ni bahagi 9.11 darab 10 negatif 31 punca kuasa 418.254.7.289 meter per saat. Lepas tu masukkan dalam formula Broglie tu, H sama dengan MV, H M elektron, V yang kita cari tadi, dan kita akan dapat panjang gelombang dia 4.04 darab 10 negatif 10 meter. Okay, cabaran abad ke-21, Amin menjalankan satu eksperimen untuk menentukan fungsi kerja dan panjang gelombang bagi suatu bahan X. Okay, apabila katok di sebelah bahan X disinari alur cahaya mempunyai panjang gelombang, foton elektron akan dipancarkan dan menggerak menuju ke anod. So dia ada bacaan miliameter. Beza keupayaan di anod dilaras menjadi negatif untuk menahan ketibaan foton elektron. Jika pembahagi keupayaan dilaraskan sehingga keupayaan penahan Vs mengakibatkan bacaan mikroammeter sifar, maka Vs merupakan satu sukatan kepada tenaga kinetik maksimum foton elektron terpancar, yang mana Kmax sama dengan EVS. Jadual menunjukkan hasil eksperimen. Daripada persamaan fotoelektrik Einstein terbitkan satu persamaan yang menghubungkan lambda dengan Vs. Okey, so HF sama dengan W campur Kmax. Lepas tu HF sama dengan W tambah EVS. Okey, sebab dalam soalan kata EVS tu adalah Kmax. Okey, lepas tu nak hubung kaitkan lambda dengan Vs. So dekat sini kita tukar lambda lah. HC lambda sama dengan HC lambda naught tambah EVS. Lepas tu EVS sama dengan HC lambda tolak HC lambda naught. So VS sama dengan HC 1 per lambda tolak 1 per lambda naught bahagi dengan E. Plotkan satu graf yang sesuai untuk menentukan pemalapan fungsi kerja dan panjang gelombang ambang bagi bahan X. So kalau kita lihat dekat sini, kita kena plot 1 per lambda lah. Sebab persamaan kita ni tunjuk 1 per lambda. So plotkan graf. Dia akan dapat macam tu lah. VS di 1 per lambda meter negatif 1 lah. Dia akan dapat macam tu. Lepas tu kita boleh cari kita punya kecerunan, dia sama dengan HC bahagi E. Pada sini kita boleh kira pemalapan berdasarkan kecerunan, nilai kecerunan tu. Dan kita akan dapat panjang gelombang ambang kita tu 1.3 darab 10 kuasa 6. So yang tu adalah pada pintasan X. Kita kena ekstrapolasi dan kena pada pintasan X, kita akan dapat nilai 1.3 ni lah. Lepas tu panjang gelombang ambang kita adalah 7.69 darab 10 negatif 7 meter. Si kerja adalah HC bahagi lambda naught. Kita akan dapat 2.59 darab 10 negatif 19 joule kalau masuk nilai yang betul lah. Di berapakah panjang gelombang Broglie? 10 elektron volt. A sama dengan lambda sama dengan H bahagi P, H sama dengan MV,
So kena kira tenaga kinetik lah, datang daripada K max. HC bahagi lambda tolak W. Okay, W guna yang tadi. Cari V datang daripada 1/2 mv kuasa 2 ni, iaitu tenaga kinetik dia 10 elektron volt. So V sama dengan 2 darab 10 kuasa elektron volt bahagi M 9.11 darab 10 negatif 31. Lepas tu V sama dengan punca kuasa lah. Punca kuasa 2 darab 10 elektron volt 9.11 darab 10 negatif 31. Kalau boleh elektron volt ni tukar 1 joule siap pun boleh. Terus tukar lah dalam punca kuasa kita tu. Lepas tu kita akan dapat 874199.427 meter per saat. Lepas tu masukkan dalam Dibrol, kita akan dapat panjang Dibrol tu 3.88 darab 10 negatif 10 meter. Mengapakah bahan X merupakan komponen kritikal dalam projek reka cipta peralatan penglihatan malam? Untuk peralatan penglihatan malam, bahan X harus mempunyai panjang gelombang ambang yang lebih panjang daripada cahaya tampak. Bahan X ini merupakan panjang gelombang ambang 7.69 tadi kita kira 7.69, maka hanya boleh diaktifkan oleh sinaran di luar panjang gelombang cahaya tampak dan berfungsi dalam keadaan gelap. Okey, maka habislah tajuk fizik kuantum, habislah silibus tingkatan 5.